Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah dalam bab adab-adab mengerjakan sembahyang, muka surat 82, ila anqal. Kemudian engkau bangkit dari sujudmu sambil mengucapkan Allahu Akbar sehingga engkau duduk dengan sempurna, dan duduklah di atas tapak kakimu yang kiri dan tegakkan tapak kakimu yang kanan, dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu sedangkan jari-jarimu dalam keadaan terhurai, yakni tidak digenggam, dan bacalah olehmu Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah rezeki kepadaku, berikanlah hidayah kepadaku, dan sempurnakanlah kekuranganku, dan afiatkan badanku, dan maafkan kesalahanku. Kemudian engkau sujud kali yang kedua seperti kaifiat sujud yang pertama. Kemudian engkau bangkit pula untuk duduk istirahat pada setiap rakaat yang tidak diiringi dengan tasyahud. Dan hendaklah engkau duduk istirahat itu sebentar sahaja. Kemudian engkau berdiri dan engkau letakkan kedua tanganmu di atas lantai, dan jangan engkau mendahulukan sebelah kaki ketika berdiri, dan hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar ketika engkau hampir ke tempat duduk istirahat. Maka terus takbir itu engkau panjangkan sehingga sampai lebih kurang separuh berdirimu. Dan dalam rakaat kedua hendaklah engkau ulangi seperti kaifiat rakaat pertama, bermula dari perkataan a'udzubillahi minasyaitanirrajim sampai kepada sujud yang kedua. Kemudian hendaklah engkau duduk untuk tasyahud pertama, dan hendaklah engkau letakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan menggenggamkan jari-jarimu kecuali jari telunjuk dan ibu jari, maka engkau biarkan keduanya tanpa digenggam. Dan hendaklah engkau mengisyaratkan dengan telunjuk yang kanan ketika engkau mengatakan illallah, bukan ketika mengatakan la ilaha. Dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai, tidak digenggam di atas paha kiri. Dan hendaklah engkau duduk di atas kakimu yang kiri pada tasyahud ini, yakni tasyahud awal, seperti engkau duduk di antara dua sujud dahulu. Dan hendaklah engkau duduk tawarruk pada tasyahud akhir, iaitu dengan mendudukkan punggungmu yang kiri dan mendirikan tapak kaki kanan, dan meletakkan kaki kiri itu di bawah kaki kanan dengan dikeluarkan sedikit ujung kaki kiri itu di bawah kaki kanan. Dan hendaklah engkau sempurnakan membaca doa yang ma'thur yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir ini. Kemudian kata olehmu setelah selesai daripada segala doa itu akan Assalamualaikum warahmatullahi, dua kali, sekali ke kanan dan sekali ke kiri. Dan hendaklah engkau menoleh ketika memberi salam itu sekira-kira dapat dilihat putihnya pipimu dari sebelah tepimu, dan niatkan olehmu akan keluar daripada sembahyang. Dan hendaklah engkau niatkan memberi salam kepada orang-orang yang ada di kanan dan di kiri daripada segala malaikat dan manusia. Dan apa yang telah disebutkan ini ialah cara sembahyang dengan sendirian, dan akan disebutkan cara sembahyang berjemaah pada fasal yang akan datang. Dan yang paling penting diberi perhatian dalam sembahyang ini ialah khusyuk atau hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Di dalam hal ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu pernah berkata,
kullu salatin la yahdur fiha al-qalb fahiya ila al-uqubati asra'. Setiap sembahyang yang tidak hadir hati padanya, maka sembahyang itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yusalli as-salata fala yuktabu lahu sudusuha wala ushruha wa innama yuktabu lil 'abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Sesungguhnya seorang hamba itu mengerjakan sembahyang, padahal tidak dituliskan ganjaran sembahyang itu melainkan hanya 1/6-nya atau 1/10-nya sahaja, dan hanya saja ditulis ganjaran sembahyang seseorang itu mengikut banyak mana yang dia khusyuk di dalamnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, Al-Imam Ghazali rahimahullah, sambungan daripada perbahasan daripada pengajian yang lalu, bermula daripada sebelum masuk ke dalam as-salah. Adab-adab mengerjakan sembahyang ini bermula daripada sebelum kita mula melakukan as-salah, sehinggalah kita tiba di as-sujud. Naam. Jadi apabila kita mengangkat kepala daripada sujud dan mengucapkan takbir untuk duduk, maka duduklah kita seperti duduk di tahiyat awal, yang mana diterangkan cara-caranya, yang mana kita dah biasa. Kemudian disebutkan di sini wala yadurru idamati wad'il kaffain 'alal ardi ila sajdati tsaniyah. Disebutkan di sini terkadang bila kita bangun daripada sujud, duduk antara dua sujud, ataupun kita duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, terkadang bila kita bangun tu, kita letak tangan kita ni sebagai tongkat. Kita letak tangan kita, tangan kiri terutamanya, sebagai tongkat bila kita bangun. Maka disebutkan di sini tidak menjadi masalah kalau kita nak biarkan tangan itu menjadi tongkat sehingga kita sujud semula. Maksudnya duduk di antara dua sujud tu, kalau kita nak letak tangan kita, terutamanya kalau kita sembahyang sendirilah. Kalau mungkin sembahyang berjemaah, mungkin akan menyusahkan orang yang berada di sebelah kiri kita. Tapi kalau kita sembahyang sendiri, maka kalau nak dibiarkan tangan itu menjadi tongkat, tapak tangan kiri itu diletakkan di tanah, tidak menjadi masalah. Kemudian bacalah oleh kamu, Rabbighfirli warhamni, ya Allah, ampunkanlah dosaku, warhamni, dan rahmatilah aku, dan berikanlah aku rezeki daripada pemberian kamu, dan apa yang telah engkau tentukan, apa yang telah engkau tetapkan daripada azal, azal akan rezeki-rezeki yang halal. Wahdini wajburni, dan sempurnakanlah kekuranganku. Segala kekurangan yang ada pada diri kita, kita ingin Allah sempurnakan. Wa'afini, dan selamatkanlah aku daripada segala bencana, segala perkara-perkara yang tidak disukai, segala ujian di dunia dan akhirah. Wa'fu anni. Disebutkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengangkat kepala baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia daripada sujud, akan membaca daripada doa ini. Naam, wala tutawwil hadhihi aljalsah illa fi salati tasbih. Maka duduk di antara dua sujud ni tidak digalakkan untuk dipanjangkan kecuali dalam salat at-tasbih. Naam. Naam. Kemudian disebutkan bila kita nak bangun daripada sujud yang kedua tu, untuk rakaat yang tidak ada tasyahud, maksudnya rakaat pertama dan rakaat ketiga, kalau kita nak duduk jalsatul istirahah, dipanggil duduk antara duduk sebentar sebelum kita bangun naik ke rakaat yang seterusnya, itu dipanggil jalsatul istirahah. Maka kalau kita jadi makmum yang mana imamnya tak duduk jalsatul istirahah, maka dibolehkan untuk kita duduk jalsatul istirahah walaupun imam tak lakukan jalsatul istirahah. Sebab apa? Sebab berkata para ulama bahawa ianya bukanlah perkara yang lama. Ia sekejap sahaja. Maksudnya kita duduk jalsatul istirahah tu sekejap, jadi ianya tidak memudaratkan pengikutan kita kepada imam. Walaupun secara umumnya ju'ilal imam liyutamma bih, secara umumnya kita
diperintahkan, digalakkan untuk mengikut imam daripada gerak-gerinya, akan tetapi seperti jalsatul istirahah ini tidak memudaratkan pengikutan kita kepada imam. Naam. Nah, kemudian ulangi perkara yang sama untuk rakaat yang seterusnya sehinggalah kita tiba pada tahiyat akhir. Maksudnya rakaat pertama itu telah diterangkan, rakaat kedua ada tambahan daripada tasyahud awal, dan begitu juga rakaat yang seterusnya, ketiga ataupun keempat, dan diakhiri dengan tasyahud al-akhir, yang mana selepas membaca daripada tasyahud akhir disunnahkan untuk kita membaca doa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinukilkan daripada Rasulullah selepas kita kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian dibaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada riwayat menambah, Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghram. Kemudian Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka doa ini adalah ma'thur daripada disebutkan dalam riwayat ianya, tapi yang pentingnya di sini adalah maknanya, isi kandungannya itu sangat penting. Yang pertama, kita minta perlindungan daripada Allah daripada 4 ataupun 6 perkara yang disebutkan dalam doa ni. Ada riwayat menyebutkan 4, ada riwayat menyebutkan 6. Walhasil yang pertama, kita minta perlindungan daripada azab api neraka, dan memohon perlindungan daripada azab api neraka ini menunjukkan kekuatan iman dan sahihnya iman seseorang itu, ataupun betulnya iman, yang mana ini merupakan salah satu rukun iman, iaitu untuk beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat merupakan salah satu daripada tanda keimanan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, dan mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, kamu tidak menciptakan segala apa yang ada di langit dan di bumi ini secara sia-sia. Subhanak, maha suci engkau, faqina azabannar, maka lindungilah kami daripada azab api neraka. Maka di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk meminta perlindungan daripada api neraka. Dalam ayat lain, Rabbana srif anna azab jahannam, ya Allah, alihkanlah daripada kami, jauhkanlah daripada kami azab neraka jahannam, inna azabaha kana gharama. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang kau masukkan ke dalam api neraka itu, pada hakikatnya telah engkau hina mereka. Orang yang dimasukkan ke dalam api neraka itu adalah orang-orang yang telah dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman, mereka tidak lupa apa yang diingatkan, apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang akan berlaku di negeri akhirat, terutamanya daripada api neraka. Hendaklah segala peringatan, segala amaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hadir di hadapan mata kita sewaktu kita berada di dunia. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Jadi yang pertama, kita minta perlindungan daripada api neraka. Yang kedua, wa min azabil qabr. Kemudian kita minta perlindungan daripada azab kubur. Kubur ni merupakan tempat persinggahan. Idza matal insan qamat qiyamatuh. Apabila meninggal dunia seseorang, maka hari kiamatnya telah bermula. Maka
persinggahan yang pertama itu adalah kubur. Kalau selamat orang itu dikubur, maka apa yang akan datang selepasnya maka menjadi mudah. Tapi kalau dekat kubur pun dah susah, immigration tak lepas, khalas, perjalanan seterusnya akan menjadi susah. Dan di dalam kubur, jasad manusia yang dikuburkan akan dimakan oleh ulat, akan dimakan ulat dan bertukar menjadi tanah, kecuali jasad-jasad para nabi, jasad-jasad orang-orang yang mati syahid, jasad para ulama yang beramal dengan ilmunya, dan orang-orang yang menghafal daripada Al-Quran, yang dipilih oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, menjaga hak-hak Al-Quran, tidak melampaui daripada batas yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga jasad orang-orang yang berazan di masjid atau surau 7 tahun atau lebih, mengharapkan daripada ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jasad mereka-mereka yang telah mantap kecintaan di dalam hati mereka terhadap Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kalau kita dengar Allahumma salli ala Muhammad, jasadun tamakkana hubbu ahmad fihi tallahi innal arda la tublih, iaitu seorang penyair ataupun seorang ulama, kalau tak silap daripada kota Syam, beliau mengatakan jasadun tamakkana hubbu ahmad fihi, satu jasad seseorang yang di dalamnya itu telah mantap kecintaan terhadap Ahmad, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tallahi innal ard la tublih, demi Allah tanah tidak akan makan jasad orang-orang yang mana di dalam hatinya itu telah mantap kecintaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan fa kaifa tublih, bagaimana mungkin badannya itu akan hancur musnah, sedangkan di dalam hatinya itu terhadap mempunyai kecintaan terhadap Rasulullah. Wa madihuhu fi, dan pujian-pujian Rasulullah itu sentiasa basah di lidah mereka kerana kecintaan. Maka disebabkan kecintaan yang mendalam terhadap Allah dan Rasul di dalam hati seseorang, maka melimpah keberkatan kecintaan tersebut ke dalam tubuh badannya, sehingga dimuliakan badan orang tersebut dan tidak dimakan oleh ulat dan tanah. Maka para jasad-jasad para nabi, para syuhada, para ulama yang beramal dengan ilmunya, orang yang menghafal Al-Quran dan menjaga hak-hak Al-Quran, muazzin, orang yang melakukan azan, mengharapkan ganjaran daripada Allah, dan orang-orang yang mencintai daripada Allah dan Rasul, dan juga mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi walhasil, sama ada jasad itu dimakan oleh tanah ataupun tidak dimakan oleh tanah, al-muhim roh akan mempunyai roh itu mempunyai hubungan yang kuat dengan tubuh badan, yang mana roh itu yang akan diazab ataupun akan diberikan kenikmatan di dalam kubur. Maksudnya azab kubur dan nikmat di dalam kubur itu adalah satu perkara yang benar, merupakan salah satu perkara yang perlu untuk kita yakini. Dan ianya disebutkan di dalam Al-Quran. Azab kubur dan kenikmatan kubur disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam ayat-ayat Al-Quran. Walaupun ada setengah orang mengingkari, yakni kalau mereka menggunakan logik akal, yakni kita tengok kubur tu semua sama saja. Kubur orang Islam nampak sama, kubur orang kafir nampak sama, kubur orang Islam yang salih nampak sama, kubur orang Islam yang tidak ada keislaman kecuali pada namanya pun nampak sama dengan kubur orang-orang yang salih dan sebagainya. Akan tetapi kita cakap dengan dia, kalau kita tengok orang yang tengah tidur, ada satu orang dia mimpi berada dalam kenikmatan, merasai segala jenis kenikmatan sehingga dia bangun dalam keadaan gembira. Yang satu orang lagi di dalam mimpi dia kena kejar dengan anjing ataupun kena berada dalam musibah, terjatuh daripada bangunan dan sebagainya, waliyazbillah, sehingga dia bangun daripada tidur dalam keadaan berpeluh-peluh dan dalam ketakutan. Maka kita tak nampak apa yang orang tu nampak, padahal dari segi luaran tak ada apa-apa yang berlaku kepada orang yang tidur tu, tapi di dalam mimpinya dia mimpi yang satu ni nampak kenikmatan, yang satu lagi nampak azab. Kalau orang yang tidur kita tak nampak apa-apa, apatah lagi orang yang telah masuk ke dalam kubur
maka kita katakan kepada orang-orang yang tidak mempercayai daripada azab kubur dan kenikmatan yang Allah sediakan di dalam kubur itu, kamu jangan jangan rasa kamu pandai sangat ataupun nak guna akal fikiran, logik kamu sangat. La ilaha illallah. Nabi SAW menyebutkan al-qabr imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Nabi kata kubur itu sama ada menjadi taman daripada taman-taman syurga ataupun lembah daripada lubang daripada lubang-lubangnya neraka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pada hari kiamat nanti ataupun di dalam kubur, api neraka itu dipersembahkan kepada orang-orang yang berdosa. Dalam ayat ini merujuk kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dipersembahkan neraka itu siang dan malam. Bayangkan, kita tengok benda-benda yang menakutkan. Kalau boleh kita tak nak tengok. Benda-benda yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan, kita tak nak tengok. Sebab apa? Dia akan buat kita rasa sakit. Walaupun sakit tu tak kena kepada kita, tapi tengok benda yang sakit, benda yang menakutkan, benda yang mengerikan, kita akan jadi ngeri. Bayangkan siang dan malam dipersembahkan cerita-cerita, diperlihatkan apa yang berlaku di dalam api neraka kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang melanggari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma taqumus saah, dan apabila tiba hari kiamat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam azab tersebut. Yang mana asyaddal azab, iaitu sewaktu dipersembahkan pun dah satu azab, apatah lagi bila masuk. Maka di sini dalil adanya azab, hukuman di dalam kubur bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tak taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Fir'aun, daripada waktu dia tenggelam dalam air itu, bila dia mati dalam air lemas, sampai sekarang hari-hari dipersembahkan api neraka itu kepadanya siang dan malam. La ilaha illallah. Kalau dia mengikut kepada Nabi Musa lakana ahsan. Kalau dia ikut Nabi Musa alaihi salam, maka itu lebih baik untuk dia. Dalam hadis lain ataupun dalil lain tentang azab kubur, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui daripada tanah perkuburan dan Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua tuan kubur ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wama yu'adzaban fi kabir. Mereka tidak diazab atas perkara-perkara yang besar pada pandangan mereka. Iaitu mereka menganggap dosa-dosa tersebut kecil, tapi ianya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Kana yamshi bin namimah. Dia mengadu domba. Dia suka bawa cerita supaya orang lain bergaduh dan sebagainya, supaya orang lain mempunyai masalah dengan satu dengan yang lain. Yang kedua, wakana la yastatiru minal baul. Yang satu lagi tak jaga. Selepas buang air kecil, dia tidak pastikan, dia tidak berdehim, dia tidak pastikan sehingga betul-betul dah bersih, dah tak ada saki-baki yang keluar, baru dia beristinja. Dan sebab apa? Sebab kalau tak jaga-jaga betul-betul, takut-takut bila kita bangun, berjalan dan sebagainya, ada lagi saki-baki yang akan keluar, yang mana ini adalah najis, yang mana kalau kita sembahyang dengan pakaian yang ada najis, tidak diterima solat kita. Nah, itu antara yang kita diperintahkan untuk minta perlindungan daripada azab kubur. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita minta perlindungan daripada Allah daripada fitnah kehidupan. Apa itu fitnah kehidupan? Fitnah kehidupan ni ada banyak, antaranya daripada perhiasan-perhiasan dunia. Kita lalai daripada Allah kerana tertipu ataupun lalai dengan perhiasan-perhiasan dunia. Perhiasan dunia itu melalaikan kita daripada mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah. Antara fitnah kehidupan juga adalah fitnah yang datang daripada orang-orang yang sesat, daripada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Terkadang disebabkan mereka banyak melakukan maksiat, kita juga terikut-ikut, wali'azubillah. Orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, melanggari dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga kita minta perlindungan daripada Allah daripada fitnah orang-orang yang melakukan kezaliman. Itu antara
Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga fitnah kematian. Apa dia fitnah kematian? Sebelum kita nak meninggal dunia, sewaktu berada dalam sakaratul maut, syaitan akan datang untuk menyesatkan kita. Itu peluang kali terakhir yang dia ada untuk menyesatkan manusia, untuk mengeluarkan manusia daripada Islam, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Kadang-kadang syaitan akan datang menyerupai orang-orang yang telah meninggal dunia daripada kaum kerabat orang yang berada dalam sakaratul maut tersebut, dengan harapan bila dia nampak orang-orang yang dikasihi, apa yang dikatakan oleh orang yang dikasihi itu akan diikut. Jadi syaitan cuba untuk menyerupai orang-orang yang dia kenal dengan harapan orang tersebut akan ikut ataupun keluar daripada agama Islam, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Terkadang orang yang berada dalam sakaratul maut ini berada dalam kehausan, sangat haus. Jadi syaitan bawa air. Sebab tu disunnahkan kalau kita tengok orang berada dalam keadaan nazak, kita bagi dia minum air. Tak paksa, tapi kita bagi dia hirup air. Sebab bila roh nak keluar, badan menjadi panas, tekak menjadi kering. Jadi syaitan kadang datang bawa air dengan syarat syaitan seakan-akan menunjukkan, kalau kamu nak minum air, kamu kena ikut aku. Jadi kalau orang tu sujud kepada syaitan, taat kepada perintah syaitan, kemudian syaitan akan campakkan air dan dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat, kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam, dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah pada penghujung hayatnya, maka syaitan akan bersedih. Maka syaitan ataupun ketua syaitan akan suruh pengikut-pengikutnya itu untuk bersedih selama 40 hari. Dan kalau ada orang meninggal dunia dalam su'ul khatimah, terkeluar daripada agama Islam, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala, meninggal dunia dalam keadaan yang buruk, maka syaitan akan perintahkan pengikut-pengikutnya untuk bergembira selama 40 hari. Sebab apa? Sebab ada orang yang join dia masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Jadi itu fitnah al-mahya wa fitnah al-mamat. Wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal, dan daripada keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. La ilaha illallah. Disebutkan bahawa fitnah yang paling besar daripada diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga berlakunya hari kiamat, tak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya ad-dajjal. Kita ni berada di muqaddimah, kita hidup di zaman ini merupakan permulaan daripada fitnah ad-dajjal. Dajjal belum keluar, tapi dia punya intro, dia punya introduction kepada fitnah dajjal tu dah start keluar. Itu pun dah berapa ramai orang tertipu dengan fitnah dajjal, berapa orang yang telah terjatuh ke dalam penipuan ad-dajjal. Bagaimana agaknya keadaan, waliyadzubillah, apabila dajjal itu keluar. Antara keburukan ataupun antara bahayanya fitnah dajjal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan para nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Sebelum perutusan Nabi Muhammad, para nabi sebelum Nabi Muhammad telah diingatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan para umat mereka daripada fitnah dajjal. Akan tetapi bila tiba waktu Nabi Muhammad, Allah suruh ingatkan umat Nabi Muhammad ini dengan lebih. Kerana apa? Kerana di zaman mereka itu dajjal akan keluar, akhir zaman, umat akhir zaman. Dan Nabi SAW menceritakan antara sifat-sifat dajjal, a'warul ain, mata dia ada satu, dan sebelah lagi terkeluar macam apa tu, biji macam anggur yang mana terkeluar, terbojol. La ilaha illallah. Makhluk naqis, iaitu hatta daripada rupa parasnya itu, iaitu ianya merupakan makhluk yang tidak sempurna, yang mana dia nak betulkan mata dia sendiri tak boleh. Sedangkan ramai orang tertipu dengan kehebatannya, dengan kekuatannya. Dia mengatakan bahawa dia claim, dia mendakwa bahawa dia adalah Tuhan, mempunyai kuasa dan sebagainya. Tapi kalau kita fikir secara logik, dia nak betulkan mata dia tu yang
tidak dicipta dengan sempurna, itu pun dia tidak mampu untuk nak memperbaikinya. Akan tetapi kebanyakan manusia beriman, mempercayai kepada kekuasaan dan kehebatan Ad-Dajjal. Disebutkan tertulis di dahinya itu kafir. Nabi SAW ejakan kafun fa'un ra'un, kafara, tapi disebutkan sebagai kafir. Allahu Akbar. Naam. Kemudian apabila tiba waktu Dajjal ini, maka segala kekayaan ataupun segala makanan berada pada Dajjal, pada pemerintahannya. Jadi kalau orang lapar nak makan nasi ke, nak makan roti ke, semuanya berada pada Dajjal. Dan kalau datang dekat dia, perlu beriman dengan dia baru dapat makan. La ilaha illallah. Hanya kerana nak kenyangkan perut, sanggup meninggalkan agama Islam dan mengikuti daripada Ad-Dajjal. Waliyazbillahi tabaraka wa ta'ala. Bahkan sebahagian daripada orang-orang yang sesat tengok je Dajjal, khalas terus beriman. Terus beriman kepada Dajjal hanya dengan melihat kepada wajahnya, sehingga disebutkan dia akan memerintah dunia ini selama 40 hari. Hari pertama itu macam setahun panjangnya, dan pada hari pertama itu jutaan manusia akan meninggalkan agama Islam, waliyazbillah, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kekufuran mereka, kerana keimanan mereka kepada Ad-Dajjal. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan zuriat kita, anak-anak kita, mereka-mereka yang sempat, bahkan kita pun kalau dipanjangkan umur, yakni kalau kita berjumpa, kalau boleh kita tak nak jumpa, kalau boleh kita tak nak hidup di zaman tersebut, kerana zaman tersebut merupakan zaman yang banyak fitnah. Akan tetapi kita doakan untuk anak-anak kita, zuriat kita, kalau mereka sampai pada waktu tersebut, maka moga-moga mereka dipelihara, mereka tidak mendekati Dajjal dan Dajjal tidak mendekati mereka. Amin, Allahumma amin. Akan tetapi disebutkan dalam riwayat, setengah-setengah manusia ni dia fudul, dia suka, dia akan tak apa, aku tahu yang dia ni kafir, aku tahu Dajjal ni teruk, tapi aku saja je nak tengok. Maka hanya dengan tengok mereka akan difitnah oleh Dajjal dan mereka akan terkeluar daripada agama Islam, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seorang badui, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini kalau semua makanan pada dia, boleh tak aku nak pergi kepada Dajjal ini hanya untuk mendapatkan makanan, tapi lepas aku dah kenyang makan, aku kufur pada dia. Maksudnya dalam hati aku tidak beriman kepada dia, aku hanya pergi untuk dapatkan makan. Maka Rasulullah pun senyum dan mengatakan, Allah akan mencukupi kamu seperti mana Allah mencukupi orang-orang Islam, mengenyangkan orang Islam itu dengan sama ada susu kambing yang akan dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kekuatan kepada orang-orang Islam, dikenyangkan melalui zikir-zikir. Hanya dengan zikir akan diberikan kekenyangan. La ilaha illallah. Maka fitnah Dajjal itu, dan Nabi SAW mengajarkan kita antara asbab untuk memberi perlindungan daripada fitnah Dajjal itu adalah dengan membaca 10 ayat pertama daripada surah Kahfi setiap malam, ataupun 10 ayat terakhir daripada surah Kahfi setiap malam. Ataupun kalau kita ada kekuatan, kalau kita ada kemampuan untuk baca dua-dua, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir, maka kita lakukan dengan niat untuk dipelihara daripada fitnah Dajjal. Begitu juga hari Jumaat, setiap hari Jumaat kita baca surah Kahfi keseluruhannya. Kalau boleh baca 3 kali ahsan, tapi paling kurang kita baca sekali pada hari Jumaat, bermula daripada malam Jumaat sehingga sebelum maghrib hari Jumaat tersebut. Kita baca sekali surah Kahfi. Mungkin kalau kita tak boleh nak baca sekaligus, kita baca sikit-sikit, kita pecah-pecahkan. Lepas solat maghrib Khamis malam Jumaat kita baca sikit, lepas isyak kita baca sikit, lepas subuh kita baca sikit, sebelum Jumaat kita baca sikit, lepas Jumaat kita baca sikit, lepas asar kita baca sikit. Al-muhim, jangan kita tinggalkan keseluruhannya daripada bacaan surah Kahfi. Naam, itu kurang lebih doa yang itu doa. Kemudian Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, lindungilah aku daripada hutang dan dosa.
dosa yang kecil ke dosa yang besar ke, yang mana lepas tu ada doa lagi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabiran. Disebutkan bahawa Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku ini dengan kezaliman yang banyak dan besar, dan tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa aku kecuali Engkau, maka ampunilah dosa aku, warhamni, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Nabi SAW juga mengajarkan kita agar supaya minta perlindungan daripada hutang. Kerana hutang ni dianjurkan hanya untuk kita ambil hutang apabila sangat-sangat perlu, ataupun mengambil hutang untuk membantu orang lain. Kita tengok Nabi SAW dan juga as-sahabah, mereka akan mengambil hutang untuk membantu orang lain, dan jarang mereka ambil hutang untuk keperluan diri mereka sendiri. La ilaha illallah. Dan perkara hutang ni satu perkara yang diberatkan oleh Rasulullah SAW, sehingga orang yang meninggal dunia dalam keadaan berhutang tidak disembahyangkan oleh Rasulullah SAW. Nabi tak sembahyangkan kepada orang yang meninggal dunia dalam keadaan hutangnya tidak terlunas, ataupun duit yang dia tinggalkan itu tidak mampu untuk melunaskan daripada hutangnya. Dan kalau Nabi tahu orang ni meninggal dunia dalam keadaan berhutang dan tiada duit yang ditinggalkan, ataupun tidak ada orang yang menjamin untuk membayar daripada hutangnya, maka Nabi akan mengatakan sallu ala mayyitikum atau sallu ala sahibikum, sembahyanglah kamu untuk saudara kamu ataupun untuk jenazah kamu. Maksudnya Nabi tak akan sembahyang, sebab bila Nabi sembahyang seakan-akan doa kebaikan untuk orang tu, sedangkan bila hutang tu masih ada, maksudnya ada benda yang tidak sempurna daripada jenazah tersebut. La ilaha illallah. Jadi satu peristiwa, ada satu orang meninggal dunia, dia ada hutang. Hutang dia berapa? Hutang dia 2 dirham. Hutangnya tak banyak, tapi tak ada duit untuk nak bayar hutang tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Qatadah, Sayyidina Abu Qatadah, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku menjamin untuk bayar hutang. Kemudian barulah bila ada orang jamin, Rasulullah pun sembahyangkan untuk orang tersebut. Jadi nak menunjukkan betapa Rasulullah ambil berat terhadap perkara tersebut, setiap kali Nabi berjumpa dengan Abu Qatadah, maka Nabi akan tanya kepada Qatadah, adakah sudah kamu menyelesaikan hutang, melunaskan hutang tersebut? Maka Abu Qatadah pada waktu itu tak ada duit, maka dia kata, aku sampai malu, sampai dia bersembunyi daripada Rasulullah agar tidak dijumpai oleh Rasulullah, tidak dilihat oleh Rasulullah, takut ditanyakan. Sampailah bila dia dah ada duit nak bayar, dia bayar. Maka selepas dia bayar, dia pun letakkan diri dia di tempat yang Rasulullah boleh nampak. Jadi bila Rasulullah tanya, dia pun mengatakan, na'am ya Rasulullah, aku dah bayar hutang untuk orang tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, al-an baruda jilduh, sekarang ni barulah dia tenang di dalam kubur. Sekarang ni barulah dia tenang di dalam kubur. Waliyazubillah tabaraka wa ta'ala. Jadi kita perlu untuk mengambil perhatian terhadap hutang. Jangan biasakan diri untuk mengambil hutang. Jangan biasakan diri untuk mengambil hutang yang mana tanpa niat untuk nak bayar, ataupun tanpa ada niat untuk nak bayar dengan cepat. Jangan biasakan diri ini untuk berhutang, dan hutang tu dibiarkan panjang-panjang. Kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia. Dan lebih teruk daripada itu, terkadang anak-anak yang tidak diajarkan daripada perkara-perkara agama, bila ibu atau ayah meninggal dunia, sedangkan ibu dan ayah ada hutang, tapi disebabkan tidak tertulis hutang tersebut, ataupun tidak diajarkan anak itu kepentingan untuk membayar hutang, maka dibahagi-bahagikan harta warisan, tapi hutang ibu atau ayah tak diselesaikan. Yang mana ibu dan ayah terazab, tersiksa di dalam kubur kerana tidak diselesaikan daripada hutangnya. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Jadi itu doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni na'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Dan kemudian kita memberi salam. Kita memberi salam kepada ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, dan
kita pastikan bila kita beri salam tu kita toleh dengan sempurna sehingga mungkin orang belakang kalau boleh nampak kita punya pipi. Begitu juga bila kita Assalamualaikum warahmatullah, kita toleh dengan sempurna sehingga orang belakang boleh nampak pipi kiri kita. Dan bila kita beri salam, kita niatkan untuk memberi salam kepada setiap orang-orang yang beriman yang berada di sebelah kanan kita, daripada malaikat, daripada jin dan daripada manusia. Begitu juga bila kita beri kanan ke sebelah, kita beri salam ke sebelah kiri. Naam. La ilaha illallah. Dan antara perkara yang perlu untuk diambil perhatian ataupun roh daripada sembahyang adalah untuk mempunyai sifat khusyuk. Khusyuk ini apa? Khusyuk dalam hati bermakna hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, dan khusyuk anggota tubuh badan adalah ianya tenang, tidak bergerak-gerak, tidak bergerak tanpa ada keperluan. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu satu hari lihat satu orang tengah bermain-main dengan janggutnya, maka beliau mengatakan di dalam salat dia bermain dengan janggutnya sewaktu dalam salat. Sayyidina Umar mengatakan, lau khasha'a qalbu hadza la sakanat jawarihuh. Kalau hati orang ni khusyuk, hadir bersama Allah, maka tubuh badannya juga akan berhenti bergerak, tidak bergerak tanpa ada keperluan. Nah, antara perkara yang membantu untuk hadirkan hati bersama Allah, merasakan bahawa dia sedang berdiri di hadapan Allah, Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam hatinya, merasakan bahawa dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hakadha. Dan cuba untuk memahami daripada apa yang dibaca, Al-Qurannya, zikirnya, doanya, dan menghayati daripada apa yang sedang dibaca, yang mana dengan itu akan hadir hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada salah seorang daripada para nabi dan mengatakan, apabila kamu masuk ke dalam salat, maka berikanlah kepada aku hati kamu yang khusyuk, badan kamu yang tidak bergerak khuduk, dan daripada mata kamu yang menangis. Maksudnya hati itu kita hadir bersama Allah, tubuh badan tidak bergerak tanpa ada keperluan, dan mata itu menangis. Maksudnya sayu, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya apabila seorang hamba itu sembahyang, maka tidak akan tertulis daripada pahala sembahyangnya apa yang dia hadir hati di dalam solatnya. Kalau 1/10 pahala dia. Kalau 1/6, maka 1/6. Nah, disebutkan dalam riwayat bahawa apabila seorang hamba itu sembahyang bersendirian, maka dia memperhalusi daripada sembahyang tersebut. Dan apabila dia sembahyang secara terang-terangan, iaitu sembahyang seperti sembahyang fardu di hadapan orang lain dan sebagainya, dan dia memperhalusi daripada solatnya, maka Allah mengatakan, ini adalah hamba-Ku yang benar. Sembahyang sendiri pun dia sembahyang betul-betul, sembahyang di halayak orang pun dia sembahyang betul-betul, kerana dia sembahyang kerana Allah, bukan kerana orang. Allahu Akbar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita agar supaya kita dapat salat dengan sempurna, dan kita dapat salat seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Maka as-sahabah melihat Rasulullah sembahyang dan mereka cuba untuk sembahyang seperti mana yang Rasulullah sembahyang. At-tabi'in melihat kepada as-sahabah cara mereka sembahyang dan mereka cuba meniru. Begitu juga kita ada peluang untuk melihat orang-orang salih, orang-orang alim sembahyang, maka kita lihat sembahyang mereka, kerana sembahyang mereka itu ilmu yang Allah berikan kepada mereka, dan orang-orang salih yang mereka pelajari daripadanya menyebabkan mereka mampu untuk sembahyang seperti mana yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Maka kita pun belajar rukun-rukun sembahyang
ilmu-ilmu yang terkait dengan sembahyang, dan juga kita cuba lihat bagaimana orang-orang alim, orang-orang soleh sembahyang. Moga-moga akan mendapat kesan dan cahaya dan hakikat sembahyang seperti mana yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana solat itu merupakan hadiah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda diisrakan, diisra dan dimi'rajkan. Maka kita berada di bulan Rajab, bulan yang mana kita cuba untuk memperbaiki sembahyang kita, perbaiki daripada hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbaiki hubungan kita sesama manusia. Jangan kita berlalu bulan Rajab akan tetapi keadaan kita bersama kedua ibu bapa kita ada kesalahan ataupun ada tidak puas hati dan sebagainya, ada kesilapan, kita mohon maaf daripada kedua ibu bapa, kita mohon maaf daripada adik-beradik dan sebagainya, sehingga kita mendapat kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla shar. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.